Sekejap ya. Okey. Okey. Sebuah roket air dilancarkan dari sebuah pelantar. Okey, roket air dilancarkan dari sebuah pelantar. Maksudnya roket air ni macam roket mainan tu lah. Okey. Ketinggian h dalam meter roket itu pada masa t saat selepas dilancarkan ialah benda ni. Persamaan ni. Bilakah roket air itu tiba di permukaan tanah? Okey, sekarang ni pelantar, kita kena tahu pelantar tu kat mana. Okey. Kalau tengok kepada persamaan ni, pelantar tu dia lebih tinggi daripada permukaan tanah. Ni pelantar ni tempat roket air dia. Tempat roket air dia apa? Keluar. Okey, tempat roket air macam ni kot lebih kurang roket air bentuk dia. Okey. So, bila kita nampak soalan macam ini adalah persamaan kuadratik. Boleh? Dan bentuk dia adalah macam ni. Roket air kan? Kalau kita keluar dia akan patut lepas tu turun ke bawah. Betul? Okey. So, persamaan kita tulis H sama dengan negatif 2T kuasa 2 tambah 3T tambah 2. Okey. So kemudian negatif dia kata soalan dia H ni adalah ketinggian. Fahamkan dulu. H ni adalah tinggi dia. Ni adalah tinggi. Ni adalah tinggi. T ni adalah masa. So maksud dia bila masa bertambah, okey, bila masa bertambah maksudnya 1, 2, 3, tinggi pun dia akan berubah. Bila masa berubah, tinggi pun akan berubah. Contoh sebagai contoh, kita masukkan masa ni 1. Okay, sekarang kita tengah tengok macam mana contoh dia bergerak. Contoh pergerakan benda tu. Okey. So, masukkan 1 kat sini. Kita masukkan 1. Semua boleh faham ke kalau masukkan 1 ni macam nak kira? Negatif 2 kurungan 1 kuasa 2 tambah 3 1 tambah 2. Ni kalau kita masukkan 1. Kita masukkan nilai 1. Okay, boleh faham? Sekarang cikgu just nak explain dulu macam mana pergerakan dia. Kita masukkan 1. Maksudnya 1 ni adalah saat yang pertama. Dia berada pada ketinggian mana. Okay. So 1 kuasa 2 1. Negatif 2 dan negatif 2. Negatif 2 tambah 3. Sebab 3 dan 1 3 kan. Tambah 2. So berapa jawapan dia? Negatif 2 dengan 2. Negatif 2 tambah 3 tambah 2. So H akan dapat 3. Okey, semua dapat tak ni? Ke tak faham? Ini sekarang kita tengah cari nilai H. Nilai H apabila T dia 1. Okey, boleh tak? Sekejap
Okey, yang ni boleh faham tak yang ni? Tolong komen, yang ni boleh faham tak? Yang H1 ni. Masa T1, ketinggian dia adalah 3. Boleh tak? Boleh tak? Ke tak faham? Faham tak? Boleh? Maksudnya masa pertama, masa 1 saat, ketinggian dia adalah 3. Oh, kita lupa nak kira yang masa kosong. Maksudnya masa kosong tu sebelum dia bergerak. Bila masa kosong, letaklah T ni kosong. Kosong, kosong. Kosong darab 2, kosong. 3 darab kosong, kosong. So, jawapan dia hanya 2. Faham tak? Bila kosong, kosong. Lepas tu 2, tambah. Akan dapat 2. So, masa dia tak bergerak lagi. Okay, bila masa dia tak bergerak lagi, ketinggian dia adalah 2. So, time dekat sini, ketinggian dia 2. Okay, boleh? Time kat sini ketinggian 2. Masa ni kosong. Ni masa dia kosong. Okay, dia pergerakan Ni masa T. Lepas tu T1 dekat sini. Dia gerak ke atas lah. Dia terpancut pun kan. So H dia adalah 3. So time ni H dia 3. Dekat sini. Okay. Time kat sini H dia 2. Dekat sini dia tak gerak kan. H dia 2. Yang ni 3. Okay, boleh nampak dia bergerak 3. Ni masa T1. Lepas tu T2 pula. Kita masukkan 2 kat sini. Okay, kita masukkan 2 dapat apa? Padam jap. Masukkan 2 dapat apa? Kena tekan kalkulator juga kan. Dapat kosong. Takkan terjatuh ke bawah. Faisal Fahana dapat kosong kan? 2 kuasa 2 tambah 2 tambah 2 kuasa 2 4 negatif 8. Okay, 6 2. Okay, so dapat kosong. So maksud dia okay, maksud dia 1 kat sini. Nak bagi senang nampak. So 3 kat sini. Ni 3 Ni 3. Nak bagi nampak. So masa kosong dekat sini. Bila dia pancut, dekat dalam masa 1 saat dia dah pergi ke 3. Lepas tu masa yang kedua dia dah kat bawah dah. Sebab dia ketinggian dia kosong. Okey, sini kosong ni. Sini. Ketinggian ni kosong, sini 2, sini 3. Kan? Ketinggian ni ketinggian dari tanah. So dia kat kosong sini. So maksud dia pada saat kedua roket air itu tiba di permukaan tanah. Pada masa kedua. Itu secara manual lah. Okey. Sebab apa kita cakap dekat masa kedua dia tiba di permukaan tanah? Sebabnya ketinggian dia kosong. Okey, ketinggian dia kosong. Boleh faham tak? Masa yang kedua ketinggian dia kosong. Maksudnya ketinggian kosong dia tak bergerak daripada permukaan tanah. Boleh faham? Ketinggian kosong. Boleh faham? Cuba komen siapa faham. Ada yang tak faham tak? Kalau tak faham, cuba bagi tahu dekat komen secara private. Tak kisah. Faham ke tak faham? Faham ni? Yang lain? Okay, itu cara kalau macam mana kita nak fahamkan soalan lah. Kalau rasa macam pening sangat kan. Okay. Tapi cara yang betul untuk buat, kita kena tahu konsep. Okay, konsep asas dia. Bila kita nampak soalan ni, bilakah roket air itu tiba di permukaan tanah? Maksudnya apa? Ketinggian dia kosong. Kita terus tahu benda ni adalah ketinggian kosong. Faham sikit? Okay. Faham sikit.
Tak faham yang mana? Aiman. Okey, ini tadi dari segi manual, dari segi kefahaman asas dia ni. Kefahaman secara kita kira satu-satu. Okey. So kalau kita jumpa soalan macam ini, dia berkenaan dengan ketinggian ke ataupun apa suhu kosong ke. Okey. Contoh macam dia tanya, suhu bilakah masa apabila suhu dia kosong. Itu lah contoh. Tapi ni sebagai ni soalan ni cakap bilakah roket air tu tiba di permukaan tanah. Maksudnya ketinggian dia adalah kosong. So kita kena tulis macam mana sebenarnya? Okey, persamaan ni dah betul dah sebenarnya. Okey. Bila kita jumpa soalan macam ini, kita kena jawab. Kita terus letak H dia adalah kosong. Kosong sama dengan negatif 2T kuasa 2 tambah 3T tambah 2. Okey. Kemudian kita masukkan nilai-nilai ni dekat dalam EQN untuk kita cari punca dia. Sebab apa? Kita nak cari nilai T tersebut. Kalau dalam kalkulator adalah X, tapi sekarang ni persamaan kuadratik ini adalah dalam sebutan T. Okay, nampak? T. Okay. So kita boleh masukkan dalam kalkulator juga. Tapi sebelum tu kita kena tahulah apa A, B, C dia yang tadi kita cakap kan. Kalau kat sini A dia apa? A, B dengan C. A dia apa? A dia adalah negatif 2. B dia adalah 3. C dia 2. Yang lain faham tak? Fadisha seorang dia reply ni. Yang lain faham tak? Okey, boleh faham. Okey, masukkan benda tu dekat EQN dalam kalkulator tadi. Siapa yang mesti tak faham EQN? Yang dekat bahagian mod tu. Apa fungsi dia adalah kita nak tahu punca kepada persamaan. Okey, boleh? So masukkan nilai-nilai ABC tadi. Nilai ABC ni masukkan nilai ABC akan dapat berapa? Okey. 1T0.5, satu lagi 2 kan? Dia akan dapat 2 jawapan. T sama dengan negatif 0.5. Nanti kita beritahu kenapa dapat jawapan negatif 0.5. Satu lagi adalah T sama dengan 2. Okey, secara logically, masa boleh tak negatif? Apa Long? Okey ke tu? Tahu dah okey. Okey. T. Okey, tadi T. Okey, relax. Okey, T negatif 0.5 dengan T sama dengan 2, okey? So, secara logik, ada ke masa negatif? Ada ke masa negatif? Ada tak masa negatif? Masa tak boleh negatif. So, jawapan dia T adalah sama dengan 2. Yang benda ni kena tahu. Kita dapat 2 jawapan, kita kena tahu. Kita kena decide. Jawapan mana satu yang logik. Okay? So, jawapan yang logik, masa mesti ada nilai. So, T adalah 2. Okay? Okay, kenapa kita dapat T 0.5? Okay? Sebabnya, persamaan ini, bentuk dia macam ini. Okay, melengkung macam ini. Melengkung macam ini. Tadi sini kosong kan? Sini kosong, sini 1, sini 2. So, sini adalah negatif 0.5. Kalau dalam bentuk satah Cartesian. Okay? Tahu satah Cartesian? Kalau kita lukis graf, kan ada XY kan? Okay, kita lukis graf kan ada XY. So, dekat X ni, kan tadi kita start kosong. So, bentuk dia macam ni. So, selebihnya tadi, dapat dia menyentuh dekat sini negatif 0.5. Boleh faham? Sebab tu kita dapat jawapan negatif. Dia sentuh satu dekat sini adalah 2. Dekat sini tadi 1 kan? Sini kosong. Okay? Boleh faham tak? Ni benda ni.
Okay, tak apa. Nanti kalau bisa tak faham, nanti contoh kita buat form 5 punya soalan bab 1 ke bab 2 yang graf tu. Nanti kat situ kita akan lagi faham. Okay? Boleh? Alright. Cikgu cek soalan kejap, soalan lain. Soalan lain. Okay, tak ada. Mana pula ni? Okay, dah jumpa. Ini cikgu bagi soalan senang sikit lah. So, boleh nampak soalan dia? So, boleh nampak? Kalau tak boleh nampak, cuba zoom Dengan menggunakan kaedah pemfaktoran, cari punca persamaan bagi persamaan tersebut. Okey, x tambah 2, 3x tolak 1 sama dengan 2x tambah 17. Okey, tajuk ni bagi siapa yang kurang jelas. Okey, sekejap cikgu try zoom in. Okey, boleh zoom in. Sekejap Okey, boleh nampak? Clear tak? Dah jelas belum? Aiman jelas tak Aiman? Nampak Alright. Okey. Nampak soalan ni? Cuba buat soalan ni. Dengan menggunakan kaedah pemfaktoran, cari punca persamaan. Ni. Kaedah pemfaktoran tadi macam tadi tu lah. EQN tu. Okey. Okey, cuba buat sekejap. Cuba try buat dekat kertas sekejap. Okey, yang bawah tu adalah soalan yang kedua Soalan Yang atas adalah soalan kedua. Ini soalan pertama. Ini soalan kedua. Okey, cuba buat sekejap. Nak buka lagu tak? Here to talk about e-commerce, okay? So just watch on.
That today, you can start an online business with less than $10. That's it. It's funny that I Dah ya Pak, Pak Dan. Dah siap. Hidayat nak apa? Ini tak apa, tak apa. Dah dapat dah? Dah jawab dah? Ayam ni apa ni? Oh iya ke? Lag ke? Ramai ke yang lag tadi? Jadi tak getir. Tak kecil ke? Tak getir tu apa? Tak kecil. Jadi tak getir. Hah? Apa? Ini bahasa tinggi sangat ni. Sangat apa? Lag sikit-sikit. Hah? Ya. Amma. Ayah nak color red tu. Color red tu apa di situ ayam? Ada- Apa? Aiman tak tahu nak buat. Memang. Okey. Cikgu kita start Ada yang dah dapat ke? Ada siapa-siapa dapat jawapan? Boleh share? Siapa-siapa dapat jawapan boleh share? Banyak. Oi. Tak tahu betul ke tak? Tak apa, biasa tu. Tak tahu betul ke tak? Tak apa, buat je dulu. Siapa yang dapat ada jawapan cuba share. Dia mesti ada dua jawapan. Kadang-kadang mungkin ada satu, mungkin ada dua.
Siapa dapat jawapan cuba share? 41 je. Okey, kita cuba buat soalan yang pertama So X tambah 2, 3X tambah 1, 2X tambah 17. Okey, untuk yang sebelah sini kita darabkan tak payah. Masuk bilik. Sekejap Ini darab sini. Sini darab sini. Kemudian 2 darab sini. 2 darab sini. Okey. So X darab 3X akan dapat apa? 3X kuasa 2. Boleh? X darab negatif 1 akan dapat negatif X. 2 darab 3X akan dapat positif 6X. 2 darab negatif 1 akan dapat negatif 2. Okey, boleh? Okey, kemudian sama dengan yang sebelah sini darab macam biasa sini. Okey, belah kanan ni darabkan. So dapat 2X tambah 2 darab 17 akan dapat 34. Okey, kemudian kita selesaikan mana yang boleh selesaikan. So negatif X dengan tambah 6X akan dapat 5X. Okey, yang dua ni boleh selesaikan. Sebab apa? Unknown dia sama kan? Yang lain salin. Okey, yang belah kanan ni kita bawa ke belah kiri. Kalau 2X pindah kiri dapat apa? Negatif 2X. 34 pindah sini dapat juga negatif 34. Okey, kenapa dia tukar jadi negatif? Sebab sifat 2X depan ni adalah positif. Bila langkah sama dengan dia akan tukar jadi negatif. Sama juga dengan 34. 34 positif, langkah sama dengan akan dapat negatif. So sebelah sini tinggal apa belah kanan? Tinggal kosong. Okey, boleh faham ini? So daripada sini kita tengok lagi mana yang boleh selesaikan. 5X dengan negatif 2X. Unknown yang sama, nampak? Unknown dia sama. Unknown yang sama kan? 5X dengan 2X. Dua-dua ada X1 je. So 5 tolak 2 akan dapat 3X. Positif 3X. Okay, tekan kalkulator kalau tak tahu. Yang ni salin je. 3X kuasa 2 salin. Lepas tu 5X dengan negatif 2X. Positif 5 tolak 2 akan dapat 3X. Kemudian negatif 2, negatif 34 akan dapat negatif 36 sama dengan kosong. Okey. Kemudian kita daripada sini kita boleh terus cari punca dia. Kita boleh masukkan terus ataupun kita nak kecilkan lagi pun boleh. Sebab ni ada 3 guna sifar 3. Ni 3 36 kan, boleh guna sifar 3. Okey, boleh guna sifar 3. So jadilah dia X kuasa 2. Bila jadi sifar 3 semua ni kita bahagi dengan 3. Bahagi 3. Sebab apa? Kita nak kecilkan dia. Okey. So 3X kuasa 2 bahagi 3 akan dapat X kuasa 2. Okey. Yang ni bahagi 3 dapat X kuasa 2. Dia macam darab lah, cuma dia bahagi. Okay, dia bahagi kena semua benda kena bahagi dengan 3. Ni bahagi, ni bahagi, ni bahagi. Okey. So 3X kuasa 2 bahagi 3 akan dapat 1X kuasa 2. 3X bahagi 3 akan dapat X. Negatif 36 bahagi 3 akan dapat negatif 12. Sama dengan kosong. Semua faham? Tolong komen semua faham? Ada yang tak faham ke? So far yang ni? Kita belum masuk dalam kita belum masukkan kat EQN lagi. Sekarang ni cikgu baru explain macam mana pergerakan dia. Semua okey tak? Cuba komen. Okey? Okey, kemudian ini baru masuk dekat EQN. Apa A dia? Apakah nilai A? A dia 1, B dia 1, C dia negatif 12. Alright. Okay, so masukkanlah dalam. Yang lain tersekat ke?
Kenapa kita bahagi? Sebab kita nak kecilkan dia. Okey? Sebab kita nak kecilkan dia. Boleh faham? Okey tak? Yang tanya private, kenapa bahagi tadi? Kenapa kita bahagi 3? Sebab kita nak kecilkan persamaan tersebut. Okey, boleh ya? Okey, so dapatlah 1, 1, negatif 12. Dan 1, 1 di 12 ni masukkanlah dekat EQN. Ada lagi yang tak tahu macam nak masukkan EQN? Semua okey? Tak ingat? Okey, pergi dekat calculator tu. Tekan mod. 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 3 kali mod. Ya, nak kali dia apa? 3 kali mod. Okay, mod. Nanti keluar EQN. Lepas tu tekan EQN. Tekan nombor 1 tu. Tekan nombor 1 tu. Kemudian dia akan pergi ke screen yang seterusnya. Iaitu unknown kot, tak silap. Jangan pergi unknown. Pergi dekat ke belah kanan. Tekan kanan. Tekan kanan akan keluar degree. So tekan degree. Degree 2. Okay. Tak ingat degree 2 tu nombor berapa tak ingat. Dia tekan degree 2 tu mesti tekan 1 ke 2 tak ingat. Tapi dia memang kita ambil degree 2. Sebab apa? Sebab kuasa terbesar kat sini adalah 2. So sebab itu kita ambil degree 2. Kalau kita jumpa soalan yang kuasa terbesar dia 3, kita ambil dah degree 3. Macam itulah lebih kurang. Okay. So masukkanlah A dia 1, B dia 1, C dia negatif 12. So akan dapat 4 dengan 3 kot. Akan dapat negatif 4 dengan 3 kan? Okey. Negatif 4 dengan 3. Semua dapat tak? Cuba semua dapat. Ayah kenapa buat? Okey, bagus. Haris dapat tak Haris? Haris dapat tak? Dia tutup ke air? Alright. Okey, so itulah soalan 1. Dapat jawapan dia bukan negatif 0.5. Tadi cikgu kata dapat negatif 0.5. Tapi tak apa, bagus. Cuba. Okey. Okey, cuba buat nombor 2. Nombor 2 cara dia macam tadi juga. Tapi nombor 2 dia ada kuasa 2 kat sini. Kat sini ada kuasa 2. So macam ni kita nak buat. Okey, betul. Sebab tak letak negatif. Bila tak letak negatif, dia akan jadi mat error tau. Dia bukan mat error, dia tak bagi tahu mat error. Bila tak letak negatif, okey, cuba nanti semua buat. Semua buat 1, 1. Sini kita masukkan 12. Dia akan dapat negatif 0.5 kan tadi dah. Akan dapat negatif 0.5. Tapi dekat belah kanan skrin kalkulator tu, kalau perasan, okay, nanti akan dapat jawapan kat sini kan. Dekat kanan kalkulator ni ada nilai. Dia ada macam sesuatu nilai. Sesuatu nombor. Sesuatu huruf. Maksudnya jawapan tu tak valid. So kita tahulah jawapan kita salah. Bila nampak keluar soalan ada apa? Ada huruf kat sini. Apa benda ada tulis apa tak ingat lah. Cikgu tak ingat. Sebab cikgu tak ada kalkulator sekarang. So bila dia ada apa-apa tulisan kat sini, maksudnya jawapan kita salah. Okey? Tak ramai orang tahu benda ni. So kalau kita jumpa kita jawab ada jawapan dekat sini, maksudnya jawapan kita salah. Okey, ini boleh digunakan untuk math juga Siapa student math? Okey, boleh faham? Okey. Alright, bagus, faham. Okey, kita buat soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 kita guna pen biru pula. Okay. So, first kali salin dulu soalan. 4x tolak 3 kuasa 2 sama dengan 5 tolak 4 x tolak 9 x kuasa 2. Tak macam tu.
Mana? Sekejap. Ada ni kat bawah. Oh. Okey. Yang ni kita kena kembangkan dia. Apa maksud kuasa 2? Maksud kuasa 2, benda ni ada 2 kali, okey? Bukannya semua ni kena kuasa 2. Benda ni ada 2 kali. Ha? Mana? Kalau tak tahu. Tak tahu. Yang ni. Ha. Okey, so ni ada benda ni ada 2 kali. So 4x Tak tahu. tolak 3. 4x tolak 3. Okey. Ini maksud kuasa 2 bagi siapa yang masih tak tahu. Okey, bukan semua ni kuasa 2 Bukan. Kalau ke? Yang. Tapi siapa yang nak belajar lagi laju, ada cara dia. Mungkin sekarang cikgu ajar secara basic je. Okey. Sekejap lagi cikgu tunjuk macam mana nak buat cara laju. Okey. So sama dengan 5 tolak 4x tolak 9x kuasa 2. So ni kembangkan. Ni darab ni, ni darab ni. Kemudian ni darab ni dan ni darab ni. Boleh? So 4x darab 4x akan dapat 4 4 16 xx x kuasa 2. 4x darab 3. 4x darab negatif 3 akan dapat negatif 12x. Okey. Negatif 3 darab 4x akan dapat juga negatif 12x. Negatif 3 darab negatif 3 akan dapat positif 9. Tekan kalkulator apa yang cikgu buat ni, tekan kalkulator. Okay, macam tadi 4 darab 4 16. Xx ni memang tak ada tekan kalkulator lah. Xx kita kena buat sendiri. Xx adalah x kuasa 2. Ni adalah basic. Ke ada yang masih lemah basic? Kena buat kelas basic tak untuk algebra? Okay, siapa yang lemah algebra, dia akan ada masalah sikit lah nak jawab soalan-soalan macam ni. Okay. Biasanya soalan kelas-kelas basic tu cikgu ajar one to one. Okay, sebabnya ataupun small group, dia tak boleh ramai-ramai, nanti tak faham. Dan dia akan belajar slow sangat. Slow satu-satu, kalau tak faham. Okay, tapi mungkin ni boleh kot slow So 4x 16. Okay, ni dapat berhasil dapat Semua faham tak yang belah kiri ni? Semua faham tak? Cuba komen sikit. Yang tak faham, bagi tahu tak faham, private. Ya. Jumpa lain dia tu susah. Boleh juga. Okey. Kemudian yang ini kita boleh salin balik, atau kita nak, kalau kita nak lebih cepat, kita terus bawa ke belah kiri. Sebab biasanya tak ada benda yang kita nak settlekan kan. So semua ni bawa terus ke sebelah kiri. So yang ni cikgu padam. Kita bawa semua ke belah kiri. So jadilah dia 5 langkah sama dengan, ni 5 positif kan. Langkah sama dengan akan jadi negatif 5. Negatif 4x. Langkah sama dengan akan jadi positif 4x. Okey, ini kita pindah semua bukan secara darab atau lagi, dia pindah secara tambah tolak. Negatif 9x kuasa 2 pindah ke sebelah sana akan jadi positif 9x kuasa 2. So sama dengan kosong. Sebab sini pun semua dah bawa ke sebelah sana. So sini tinggal kosong. Okey, dan kemudian kita tengok mana yang sama unknown dia. S kuasa 2 dengan S kuasa 2 kan. So ni dengan ni je boleh selesaikan. 16 tambah 9 akan dapat 25 X kuasa 2. Okay. So yang dah buat ni cancel. Takut keliru. Okay. So yang kedua adalah yang ada X. Okay. Negatif 12. Negatif 12. Positif 4. Tekan kereta. Negatif 12. Negatif 12. Positif 4. So dapat negatif 20. Dapat tak semua? Okay. Negatif 12, negatif 12, positif 4. Okay, dapat negatif 20. Kemudian, okay, ni dah buat. Okay, 9 tolak 5 Positif 9 tolak 5. Dapatlah 4.
sama dengan kosong. Okay. So, kita keluarkanlah ABC dia. Yang ni. Apakah A? Cantik. Apakah A, apakah B, apakah C? Siapa tu? Matematik. A dia apa? Matematik. Ya. Matematik. Kenapa tu kalau apa ayam? Apakah A dia? Rumah ke tu? A dia yang berhadapan dengan X kuasa 2, iaitu 25. Apakah B dia? B dia negatif 20. C dia 4. Okey, kena tahu benda ni. Okey. Ayam. Ayam kan. So, dapat jawapan berapa? Ayam kan apa tu? Yang betul lah. Ayam bukan apa tu? Apa pula? 0.4 dengan ke satu jawapan je. Dekat screen calculator belah kanan ada nilai tak? Tak ada. So maksudnya jawapan tu ada. Maksudnya nilai tu betul. Okay, so jawapan dia 0.4. Boleh faham? So dapat satu jawapan je lah kan? Tapi bila soalan macam itu, kalau 0.4 tukar jadi pecahan. Pecahan akan dapat berapa? 2/5, betul? 0.4. 0.4, lepas tu tukar kepada pecahan. Pecahan adalah yang paling okey. Tapi okey je kalau nak guna 2/5. 2/5 kan? Okey, semua faham? 2/5. Okey, betul. 2/5. Sa. Okey, boleh faham ni? Baik. Boleh. Alright. Ayam ke? Lepas tu sebuah panas ke? Ayam. Ya. Okey, cari soalan lagi. Ayam. Okey, ni ada. Ada apa? Ada apa? Okey, untuk bab ni, bab form 4 ni, Apa-apa nanti fokus. ni adalah bab form 4 persamaan kuadratik adalah yang paling senang dalam Ayah senang. chapter form 4 form 5. Fokus. Okey, cuba jawab soalan ni. Cikgu dah ajar tadi kan? Okey, cuba jawab soalan ni. Cikgu kenapa yang tak payah bagi? Oh, kenapa tak payah bagi yang tadi ya? Ayah cikgu tu esok sekolah ke? Ya. Kenapa tak payah bagi yang ni? Sebab ni tak boleh kecilkan. Okey? Boleh kecilkan lagi tak? 25, 20 dengan 4 ni. Tak ada sifir yang boleh kecilkan. Okey? Sifir 4 ada kat 25? Dalam sifir 4? Tak ada kan? Tak boleh kecilkan. Sifir 2 ada dalam 25, ada tak dalam sifir 2? Tak ada. So tak boleh kecilkan. Sebab tu kita tak bahagi macam 3 tadi ni. Okey? Yang 3 ni sebab kita boleh kecilkan. Boleh faham? Yang tanya cikgu secara private ni, okey? Alright. Okey, buat yang soalan tadi. Ayah. Buat soalan ni. Ayah yang ni tak apa dekat ni. Buku ni. Tugas apa ni? Ayah. Ha? Kaya tu untuk apa? Okey, semua cuba try buat. Ada 4 soalan. Cikgu bagi masa dalam 10 minit. Okey, kot 10 minit. 10 minit. Okey. Ha? Siapa? Aku lagi. Wow. Yang tadi
-5/6. Soalan satu apa? Negatif 5/6. Dengan satu jawapan ke dua jawapan? 2 jawapan. Negatif 5/6 dengan Ayuh. Ayam. satu lagi apa? Ayam. Nanti siapa yang hadir tolong WhatsApp cikgu Minta tolong WhatsApp cikgu. Siapa yang hadir? Boleh? Yang ada dalam grup tu, tak apa. Tak payah bagi tahu pun tak apa. Ni yang tak ada dalam grup ni, siapa yang apa tengok ni, nanti bagi tahu Okay, next class kita hari apa Hari Khamis, kan? Hari Khamis. Hari Khamis pun dah start sekolah kan? Start sekolah hari Rabu rasa, tak silap. Sekolah tu untuk game tak? Ya. Diam tu. Sekolah selalu sekolah hari Rabu kan? Sekolah start hari Rabu. So siapa yang duduk Hari asrama Rabu tu kena mungkin sekolah. esok dah start balik kan? Siapa yang duduk asrama lah. Mati sekolah. Sekolah. Itu baru begitu. Siapa sekolah pun satu batch je ada kan? Sekolah Kompas tu dia semua. Tak ada form lain. Tadi kita sayang. Okay, ada lagi 6 minit. Mulu gini. Kamu ni. Tiga. Ada lagi 4 minit. 4 minit untuk menjawab bukan 4 minit habis kelas. 4 minit untuk menjawab.
Soalan 2 dah dapat. Komen. Okay. Dapat nombor 2. Nombor 3. Nombor 3, nombor 4. X1, 1 ke 3, X2. Okay. Ada lagi tak yang masih tak tahu nak buat? Ni soalan direct So doa-doa lah dalam SPM tahun ni keluar soalan straight to the point, tak perlu nak bagi ayat. Tapi biasanya dia akan bagi ayat. Aina join ke Aina? Aina tak join. Aina ada ke dalam ni? Ramai ke dalam ni yang duduk KL? KL Selangor. Negatif 2 kan jawapan untuk soalan 2. Tak apa, tu ada jawapan negatif 2 tu. 2 jawapan, biasanya 2 jawapan, Aiman. KL. Ada yang duduk Ceras KL ke? Dekat area KL Selangor, cikgu pun ada buat home tuition. So datang ke rumah kan. Tapi rate dia lain lah. Gombak cikgu tahun ni tak ada kelas kat Gombak. Tahun lepas ada. Gombak duduk kat mana Aiman? Cikgu pernah ajar dekat Taman Samudra. Tahu kan? Taman Samudra. Gombak agak tu rasanya. Si Gombak. Oh, UIA lah. Bukan UIA lah. Betul. Dekat Anjayan tu. Selalu cikgu makan dekat area situ juga. Dekat Ayam Penyet situ. Tengah hari cikgu makan sana. Ada satu ayam penyet sedap tu. Dekat kondo apa dah. Sedap dan murah. Oh okey, dah masa dah time. Okey. Kita jawab soalan Boleh? Okey, untuk soalan nombor 1. Okey, cuba siapa-siapa yang tak boleh nak buat, cuba PM cikgu private ataupun bukan lambat buat yang tak boleh buat. Yang lambat buat tu okey, dia maknanya kalau kita praktis lagi boleh buat laju kalau yang lambat buat tu. Tapi yang tak boleh buat tu mungkin ada masalah yang pasal basic. Okey? Siapa tak boleh buat bagi tahu Okey, soalan nombor 1. Kita bawa negatif 5x ni pergi ke belah kiri. So jadilah dia 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 28 sama dengan kosong.
So boleh kecilkan? Tak boleh. Tak boleh kecilkan. Okay. Tak boleh kecilkan. So terus masuk dekat equivalent ABC A3 B5 dan C negatif 28. Okey, apakah nilai X akan dapat 1 ke 2? (7/3) dengan negatif 4. Siapa lagi dapat 7/3 dengan negatif 4? Ramai tak dapat 7/3 dengan negatif 4? Dapat? Okey, yang lain dapat Cikgu tak cek jawapan ni. So kalau ramai yang dapat tu, ni betul lah tu. Okey, siapa yang salah tadi, cuba cek balik salah kat mana. Jangan padam. Yang salah jangan padam. Yang salah bulatkan. Okey. Contoh macam kita salah dekat sini. Kita pindahkan negatif 5x, kita tak tukar. So bulatkan dekat sini. Sebabnya bila kita pindahkan negatif 5x, langkah sama dengan dia akan jadi positif. Okey. Okey. So x sama dengan 7/3. X sama dengan negatif 4. Okey. Jawapan tadi kan dapat 7. Macam mana kita dapat 7/3? Kadang-kadang ada orang dapat point, betul? So untuk kita tukar kepada pecahan, tekan shift ABC. Okey, shift ABC. ABC tu ada dekat AB per C tu. Okey, siapa yang tak tahu lah. Siapa yang tak tahu daripada pecahan nak tukar, daripada point kepada pecahan, jawapan tu tekan shift ABC. Okey, semua dapat? Shift. Okay. Lepas tu tekan button shift atau tekan button A, B, C yang macam ini ni. Benda ni. Betul ke tak, saya tak ingat lah dekat macam mana keadaan dia. Okey, untuk soalan nombor 2. Sakit full. Soalan nombor 2, mula-mula sebelum kita pindahkan 2, kita kena darabkan ke dalam ni. Ayah nak ambil. Terima kasih. Kita darabkan ke dalam dulu. So X darab 3X akan dapat 3X kuasa 2. X darab negatif 5 akan dapat negatif 5X. Sama dengan 2. Kemudian baru 2 bawa pindah ke sebelah. So jadilah dia 3X kuasa 2 tolak 5X tolak 2 sama dengan 0. So keluarkan ABC sebab dah tak boleh kecilkan dah. A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5, C sama dengan negatif 2. Okey. So dapat jawapan berapa? Ni pun rasanya macam pecahan juga ni. 2 dan negatif 1/3. Okey, yang lain dapat? Alright. Kita tinggal kosong. Oh, yang ni ke? Mungkin dia akan tolak markah kot. Sebabnya bila tak tinggal kosong, dia bukan persamaan kuadratik dah. Dia jadi macam persamaan tergantung. Okey. Okey, boleh faham? Yang tanya cikgu private, cikgu tak beritahu nama. Siapa tanya private, cikgu tak beritahu nama. Okey, dia seorang je lah tahu. Okey, so dapat jawapan 2 dan X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 1/3. Okey, soalan nombor 3. Pen hijau. Soalan nombor 3, kita kena kembangkan yang ni macam tadi kita buat. Ni darab sini, ni darab sini, ni darab sini, ni darab sini. Okay. So 2X darab 4X akan dapat 8X kuasa 2. 2X darab negatif 5, negatif 10X. Negatif 1 darab 4, negatif 4X.
Negatif 1 darab negatif 5. Positif 5. Okey. Semua dapat? Okey. Tekan kalkulator ya benda-benda ni semua tadi. Siapa-siapa yang rasa agak slow, tekan je kalkulator. Bagi laju. Sama dengan 35 kan? So 35 bolehlah. Okey, yang ni selesaikan mana yang boleh, iaitu negatif 10 dengan 4. So salin dulu 8x kuasa 2. Negatif 10 negatif 4 akan dapat negatif 14x. Okey, tekan kalkulator, tolak 10 tolak 4 akan dapat negatif 14x. Lepas tu tambah 5, 35 pindah sebelah. 35 ni positif, pindah sebelah akan jadi negatif. So 5 dengan negatif 35 akan dapat apa? Salin balik. Tolak 14x. 5 tolak 35 akan dapat negatif 30. Sama dengan 0. Okey, kalau soalan ni boleh kecilkan tak? Kita tengok. Boleh sifir 2. Sifir 4 tak boleh. 30 tak dalam sifir 4. Tapi sifir 2 boleh. So semua ni boleh bahagi dengan 2. Bahagi 2. Okay. 8 bahagi 2, 4x kuasa 2. Negatif 14 bahagi 2 dapat negatif 7x. Negatif 30 bahagi 2 akan dapat negatif 15. Sama dengan 0. So keluarkanlah A, B, C. Apakah A? Okay. B negatif 7. C negatif 15. Okey, tekan kalkulator. Dapat berapa? Pecahan lagi ni rasanya ni. Okey. Hadi Safa okey, boleh buat pecahan juga. Boleh buat point. Tapi yang paling cantik adalah pecahan Biasakan buat dalam pecahan. Negatif 1.25 ni tadi macam kita cikgu buat, tekan shift ABC ni. Shift ABC nanti dia akan jadi pecahan. Okey. Alright, bagus. Okey, cikgu nampak. Ayah. Oh, apa buat? Cikgu lah buat cikgu dekat cikgu dekat sekolah tadi. Cikgu Tasha. Cikgu Tasha buat dekat sekolah. Main kat sekolah tadi. So X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif Sayang. 5/4. Okey. Circle. Square. Triangle. Okey, pandai. Okey, boleh? Okey, kemudian soalan nombor jawapan memang ada dua. Ya, betul, memang ada dua jawapan. Okey. Persamaan kuadratik dia mempunyai dua jawapan. Kadang-kadang ada satu jawapan, tapi satu jawapan tu sebenarnya adalah dua jawapan yang sama. Ayah, ikan besar. Ikan besar tu. Okey. Setiap persamaan kuadratik mempunyai dua jawapan Memang dia ada dua punca. Walaupun jawapan kadang-kadang ada soalan dia satu je jawapan, tapi dia sebenarnya adalah satu jawapan yang sama. Mempunyai contoh jawapan dia X sama dengan 1 saja. So maksudnya X1 1, X2 1 juga. Itu maksud dia. Dia tak semestinya akan dapat satu jawapan kalau kuadratik. Dapat negatif 3/4. Negatif 3/4. Kena tulis dekat buku. Ada siapa-siapa lagi dapat negatif 3/4? Sekejap Ada siapa-siapa dapat negatif 3/4? Siapa yang buat percaya? Kalau tak ada, cuba yang tanya private ni, cuba masukkan balik. Masukkan betul-betul. A 4, B negatif 7, C negatif 15. Cuba buat lagi sekali.
Dapat tak? Okay, cikgu tengah tunggu. Alright. Okay, tadi mungkin ada careless. Biasalah tu careless. Okay, kita buat soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 kita kena padam sikit lah mana-mana yang perlu. Padam tu. Padam je lah nombor 3 ni. Nombor 3 ni boleh faham Okay, nombor 4. Nombor 4. Pen merah. Okay, bila nampak soalan macam ni tadi kita dah pernah buat kan? Kita kena kembangkan dia. So, Kembang. jadilah dia 1 tambah Satu 3x. kembang. Dan satu lagi 1 tambah 3x. Okay, sama dengan 13 tolak 6x. Okay, ini kita buat apa? Darabkan. Kembangkan dia. 1 darab 1, 1. 1 darab 3x, 3x. 3x darab 1, 3x. 3x darab 3x, 3, 3, 9. X, X, X kuasa 2. Okay. 3 dengan 3, 9. X dengan X, X kuasa 2. Okay, dapat macam ni. Yang sebelah sini pindah terus. 13 pindah sebelah. Langkah sama dengan akan jadi negatif 13. Negatif 6x langkah akan jadi positif 6x. So sebelah sini tinggallah kosong. Boleh? So susun. Ini kat depan. Okay. 9x kuasa 2. Lepas tu susun yang ada x. Ini dah buat langkah. 3x tambah 3x tambah 6x. Dapat berapa? Okay. Dan. So tinggal 1 Ada saya dekat. tolak 13. Dapatlah negatif Ada 13. saya dekat tangan ni. Yang kosong. Okay, boleh kecilkan tak? Boleh kecilkan tak nombor ni? Boleh kecilkan? Sifir berapa nak kecilkan? Sifir 3. Okey, sifir 3 bahagilah dengan 3. Dapat 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 4 sama dengan kosong. So berapa jawapan dia? Okey, semua dapat tak jawapan tu? Tak mau kan? Tak dapat? Tak dapat, kita keluarkanlah dulu apa A dia. A dia 3, B dia 4, C dia negatif 4. Okey, kenapa kita keluarkan? Supaya kita tak keliru. Okey, Aiman cuba try buat. Masukkan A3, B4, C negatif 4.
So kenapa? Sebabnya 1 tolak 13. Dapatlah negatif 12. Boleh faham? Ada yang bertanya? Boleh faham? 1 tolak 13. Tak perasan. Ha. Okey, kena tengok betul-betul lah. Yang tu ni. Yes. Apa? Yang tu ni. Apa? Apa? L. L. Okey, dapat tak jawapan? Kalau tak bahagi jawapan betul, tapi takut ada apa punya? Punya apa? Apa? Takut pemeriksa tu lah. Pemeriksa yang jenis teliti, dia tak bertolak ansur. Dia memang kena kecilkan lah. Kalau ikutkan, dia memang kena kecilkan. Lepas kecilkan, baru kita apa punya? Kembangkan. Sebabnya jawapan yang kita dapat ni tadi ni, okay, jawapan yang kita dapat ni, dia boleh reverse balik dapat jawapan itu. Yang di ke bawah tu. Okay? Yang tu ni. Dia boleh reverse balik jawapan ni. Yang tu ni ke bawah tu. Ya. Berapa ni ke sini? Okay, boleh faham? Nanti cikgu tunjuk. Nanti cikgu ambil masa sikit. Cikgu tunjuk macam mana dia reverse. Okay? Cepat jawab dulu soalan ni. Dapat tak jawapan? X sama dengan 2/3. X sama dengan negatif 2. Okey, boleh? Okey, faham? Semua dapat? Okey, cikgu nak tunjukkan macam mana dia boleh reverse balik. Okay, kita guna persamaan yang simple yang ni lah. Ataupun kita guna persamaan yang merah ni. Sebab persamaan merah ni ada berkenaan kecilkan kan. Okey, semua dapat semua faham Ya tu ni. Mustafa. Dan ni Mustafa. Mustafa. Okey, kita ambil persamaan ni. X sama dengan 2/3. Ambil jawapan. Ya. X sama dengan 2/3. Satu lagi X sama dengan negatif 2. Okey, sekarang ni huruf yang ni kena bawa ke sebelah sana. Okey. Kita pindahkan 3 dulu sebab 3 kat bawah kan. 3 pindah sana jadi apa? 3 pindah sana. X sama dengan 2. Okey. Lepas tu 2 pindah ke sebelah jadi apa? Negatif 2. Okey, yang ni. Negatif 2 pindah sebelah jadi apa? X tambah 2. Okey, kemudian kita gabungkan dua persamaan ni. Letak sebelah-sebelah. Dan kita kembangkan dia. X darab X. 3 X kuasa 2. 3X darab 2 dapat 6X. Negatif 2 darab X. Negatif 2X. Negatif 2 darab 2. Negatif 4. Ni jangan lupa ni tulis samaran kosong. Dia automatik samaran kosong. Okey. Yang ni kita gabungkan dia akan jadi samaran kosong. Sebab kita dah bawa ke sebelah ni pun jadi samaran kosong ni. Ini kita bawa ke sebelah jadi samaran kosong kan. So dua-dua samaran kosong kita tulis. Gabungkan akan samaran kosong. So kita kembangkan dia. Dan dapat sama dengan kosong. So 3X kuasa 2. 6X tolak 2 akan dapat positif kan. Positif 4X tolak 4 sama dengan kosong. Sama tak dengan jawapan ni? Sama kan?
Betul tak? Sama tak? Nampak? Dia ambil daripada sini, dia reverse balik. Okay. Sebab tu kita kena kecilkan. Sebab bila kita reverse, kita akan dapat ni balik. Tapi kalau kita tak kecilkan, macam mana reverse ni boleh dapat jawapan ni? Takkan dapat. Boleh faham? Sebab tu cikgu explain kenapa kita kena kecilkan. Boleh faham tak kenapa kena kecilkan? Ayah, ya, ni. Ni buat ini kan tu. Buat ini, kena buat ini, kena buat ini. Okey. Kena buat. Okey, semua faham Alright. Okey, so far itu je kot. Kita ada lagi satu kelas lagi untuk minggu ni untuk kita jawab soalan kuadratik sebab seminggu akan ada 2 kelas untuk topik yang sama kan. Okey. So next class kita akan jawab soalan SPM. Okey, boleh? Okey. Soalan SPM macam mana nak beli? Pergi kat kedai buku, cari buku ni Orang senang Ni buku AdMat. Okey. Ni buku AdMat. Dia ada buku semua bab ada, semua apa? Semua subjek ada. Cari buku yang macam ni. Okey. Analisis bertopik. Ni. Nampak tak? Ini soalan SPM sebenar tapi yang ni bertopik lah. Dia ada dua jenis. Satu bertopik, satu lagi yang jenis paper punya. Paper 2012, paper 2013, 2014 dia satukan. Tapi kalau ni dia dah analisiskan ikut topik. So lagi senang nak buat revision. Okey, boleh faham? Okey, so far tu je. Cikgu nak ni kejap. Stelo. Cikgu nak screenshot boleh tak? Okey. Kalau tak keberatan boleh buka kamera. Buka kamera, cikgu je yang nampak kan? Yang lain tak nampak rasanya. Kalau tak keberatan minta buka kamera, cikgu nak screenshot. Boleh tak buat kamera? Buku tadi terbitan apa? Ni terbitan Yakin. Nampak tak? Yakin. Dia ada satu jenis buku, satu ni je yang dia ni sebab dia ambil tender daripada pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia ambil tender. Kalau tahun lepas ni Yakin lah. Sebelum tu ada lagi tapi mungkin terbitan lain. Okey, ni terbitan Yakin. Boleh nampak Okey. Alright. So yang lain tak boleh buka kamera ke? Tak ada buat kamera. Tak ada siapa yang buka kamera. Tak nampak kan? Yang lain tak nampak sebenarnya antara satu sama lain. Cikgu je yang nampak. Okey, boleh? Malulah. Janganlah malu. Sekejap je. Cepat. Tak sampai seminit. Tak apalah, kita buat dah. Okey dah. Okey. Sekejap semula. Sekali lagi.
Sekali lagi ya. Okay, sekali lagi. Jap. Okey, dah. Okey. Kita tutup majlis kita. Nanti recording ni cikgu akan bagi ya. So siapa yang tak ada dalam grup, tolong WhatsApp cikgu. Okey, siapa yang tak ada dalam grup, tolong WhatsApp cikgu ya. Nanti akan bagi recording yang ni. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Minta maaf kalau tadi start lambat. Okey, kita jumpa lagi next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dah kerja. Dah kerja. Sama. Dah kerja ke?